Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesihatan dan kekuatan ini berterusan ada pada kita, dan dengannya kita mampu untuk melakukan ibadah-ibadah lebih-lebih lagi dalam fasa-fasa yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Kita perlu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam fasa yang terakhir Ramadan ini Allah Taala menyediakan satu malam yang disebut sebagai malam Al-Qadr, malam yang penuh dengan keagungan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini anugerah terhebat kepada umat akhir zaman seperti kita, dan malam ini tidak pernah dianugerahkan oleh Allah Taala kepada umat-umat sebelum daripada kita ini. Maka amat malang dan rugilah kalau kita sebagai umat yang diberikan hadiah ataupun anugerah ini, kita tidak langsung berusaha untuk meraih segala keberkatan dan segala kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan pada malam tersebut. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita membicarakan tentang malam Al-Qadr ini, maka kita tidak boleh terpisah ataupun kita dilupakan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadr, di mana dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang malam Al-Qadr yang penuh dengan kelebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Adakah kamu tahu apakah itu malam Al-Qadr? Lalu Allah Ta'ala menjawab, malam Al-Qadr itu terlebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh, telah pun turun malaikat dan Jibril alaihi salam biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mereka mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam tersebut sehingga terbitnya fajar. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadr ini, jelas Allah Ta'ala menyatakan beberapa kelebihan yang disebutkan tadi. Antaranya yang pertama, pada malam Al-Qadr itu adalah malam turunnya Al-Quran, di mana wahyu Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dikatakan Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadr ialah penurunan pada fasa yang kedua, iaitu penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Itu mengikut pandangan ulama. Jadi malam penurunan Al-Quran itu ada berlaku pada malam Al-Qadr. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, keistimewaan yang ada pada malam Al-Qadr itu disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam Al-Qadr ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 84 tahun lebih kurang. Jadi kalau kita lihat
umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman seperti kita ini, mereka mempunyai umur yang panjang. Mereka mempunyai umur yang panjang. Sudah pasti mereka akan menggunakan umur yang panjang itu untuk melakukan pelbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pastinya kelebihan berada pada mereka dengan memperbanyakkan ibadah, dan sudah tentu pahala lebih banyak daripada umat akhir zaman seperti kita. Dan perkara ini pernah diadukan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat, dan Nabi menjawab, oleh kerana Allah Ta'ala kasih dan sayangnya kepada umat Nabi Muhammad ini, maka sebab itu Allah Ta'ala kurniakan malam Al-Qadr ini sebagai satu balasan kepada umat Nabi Muhammad untuk menggandakan amal ibadah mereka melalui ibadah satu malam, tetapi dapat menyamai ibadah selama lebih kurang 84 tahun. Ini satu kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa istimewanya malam Al-Qadr ini? Disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu para malaikat bersama-sama dengan malaikat Jibril alaihi salam telah pun turun ke bumi dengan izin Tuhan mereka. Dan ini satu keistimewaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam itu malaikat turun ke bumi, dan mereka ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahawa mereka turun daripada setiap langit dan juga daripada Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut hinggalah ke waktu fajar. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, tafsiran daripada tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Maka kata Imam Al-Qurtubi, para malaikat ini dia akan turun bersama-sama dengan Jibril alaihi salam daripada segenap lapisan langit, termasuklah daripada Sidratul Muntaha, dan mereka ini akan turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada bila? Daripada awal malam, iaitu maghrib, sehinggalah ke penghujung malam sebelum terbitnya fajar. Ini satu kelebihan yang ditunjukkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka amat malang dan rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan pada malam Al-Qadr untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja doa yang baik-baik, maka malaikat termasuklah Jibril alaihi salam akan mengaminkan. Dan kita teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah, kalaulah berkebetulan pada malam itu adalah malam Al-Qadr, apakah doa yang terbaik yang perlu kita minta, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan kemaafan dan suka memberikan kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang terbaik bila mana berkebetulan pada malam itu adalah malam Al-Qadr, maka mintalah pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kemaafan kepada kita, sebab kita ni terlalu banyak dosa, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan ulama yang lain mengatakan bahawa turunnya malaikat ini ialah membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Rahmat ialah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghidupkan malam-malam Al-Qadr itu, yang melakukan ibadah berkebetulan berlaku pada malam Al-Qadr, maka sudah pastinya dia akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama. Kemudian
Disebutkan lagi kelebihan malam Al-Qadr ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteranya pada malam itu, kelebihannya pada malam itu berlaku sehinggalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu maknanya sehinggalah waktu subuh keesokan harinya. Ya, dan kalau kita lihat, bermulanya malam itu dalam Islam ialah pada waktu maghrib. Jadi senang ceritanya, kalau betullah kita orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kelebihan malam Al-Qadr ini, maka bermulalah daripada maghrib itu kita perlu untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. Bermula dengan solat maghrib secara berjamaah, kemudian beriktikaf di masjid, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat sunat rawatib. Kemudian pada malamnya selepas Isyak kita terus melakukan qiyam dengan melakukan solat-solat tarawih, solat sunat, tahajud, taubat, dan witir. Kemudian perbanyakkanlah bersedekah, kerana mungkin kita tak tahu bila pada malam itu kebetulan adalah malam Al-Qadr, maka itu satu kelebihan yang kita dapat lakukan. Kita beribadah pada malam itu, maka malam itu kita dapat seolah-olah ibadah kita melakukan ibadah selama 84 tahun. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, malam Al-Qadr ini sengaja dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Taala merahsiakan pada malam ini, pada malam Al-Qadr ini kepada hambanya, supaya hambanya itu bersungguh-sungguh untuk mencari kelebihannya. Kalaulah kita diberitahu bila tarikh berlakunya Al-Qadr, maka kita akan beribadah hanya pada malam itu sahaja. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan agar kita mencari-cari dan kita bersungguh-sungguh berusaha agar kita dipertemukan dengan malam Al-Qadr. Dipertemukan dengan malam Al-Qadr ini bukanlah maknanya kita tunggu dan kita dapat melihat apa-apa tandanya semata-mata, tetapi sebenarnya yang lebih daripada itu, tak perlu nampak tanda pun tak ada masalah. Tak nampak pun tanda-tanda malam Al-Qadr itu, bukan itu menjadi ukurannya. Tetapi yang penting sebenarnya ialah apabila kita pada malam itu kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tak tahu pada malam itu malam Al-Qadr, tapi kalau pada malam itu secara kebetulan yang kita melakukan ibadah, maka itulah yang kita nakkan, supaya amalan ibadah kita itu dapat digandakan, seperti yang disebutkan tadi, sebanyak 84 bulan, 1000 bulan, 84 tahun. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut malam Al-Qadr ini, Nabi SAW ada memberikan hint, ada memberikan petunjuk-petunjuknya agar menjadi satu kemudahan juga kepada kita umatnya, agar kita dapat memperolehi kelebihan malam Al-Qadr ini. Antaranya disebutkan oleh Abu Ka'ab, demi sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Al-Qadr jatuh pada bulan Ramadan. Itu sudah tentu, pada bulan Ramadan. Kemudian lagi kata Abu Ka'ab, manakala malam Al-Qadr itu jatuh pada malam ke-27. Lebih terperinci disebutkan oleh Abu Ka'ab bahawa malam Al-Qadr itu akan berlaku pada malam 27 Ramadan. Akan tetapi dia enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat, kerana bimbang kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Ini kata Abu Ka'ab, dia mengambil kata-kata daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia ada memberikan petunjuk bahawa malam Al-Qadr itu berlaku pada malam yang ke-27. Kemudian dalam riwayat Muawiyah ada menyebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa Lailatul Qadr itu berlaku pada malam yang ke-27. Sebab tu kalau kita lihat di Mesir ataupun di Saudi, kebanyakan mereka di sana, mereka tetap mengatakan pada
malam Al-Qadr itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Sebab itu 27 Ramadan masjid-masjid di sana melimpah keluar, sebab mereka nak mengambil keberkatan dan kelebihan bulan Ramadan itu. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, yang bermaksud sesiapa yang mencari Lailatul Qadr, dia hendaklah mencarinya pada malam yang ke-27. Carilah kamu Lailatul Qadr pada malam yang ke-27. Jadi dalam riwayat Ahmad juga mengambil hadis daripada Ibnu Umar mengatakan bahawa Al-Qadr itu juga berlaku pada malam yang ke-27. Namun ada juga pandangan lain yang mengatakan bahawa malam Al-Qadr ini berlaku pada 23 Ramadan. Ini pandangan daripada Imam Syafi'i. Kemudian juga ini juga merupakan pandangan daripada Imam Malik, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah dan Al-Tahawi. Berdasarkan kepada riwayat Abdullah bin Unais, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadr lailatas thalatha wa 20." Carilah malam Al-Qadr pada malam ke-23 Ramadan. Sidang muslimin sekalian, ada satu lagi riwayat menyebutkan daripada Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubuha lailatas sab'a asyrata min Ramadan wa lailata 21 wa lailata 23." Tuntutlah malam Al-Qadr itu pada malam 17, 21 dan 23 Ramadan. Banyak lagi riwayat mengatakan bila berlakunya malam Al-Qadr ini, namun pendekkan cerita bahawa siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Al-Qadr ini, tips mudahnya sama-samalah kita menghidupkan malam-malam terakhir daripada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu dengan pelbagai ibadah. Confirm 10 malam yang terakhir kita gunakan untuk beribadah itu, pasti salah satu malam itu akan bertepatan dengan malam Al-Qadr. Kemudian apa yang perlu kita buat selain daripada berdoa seperti yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah dalam hadisnya tadi? Nabi menyebutkan doalah kepada Allah Ta'ala kalau malam itu malam Al-Qadr, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka mintalah, ya Allah, engkaulah Tuhan yang memberikan kemaafan dan suka memberikan kemaafan, maka maafkanlah aku. Kemudian pada malam itu Nabi pernah menyebutkan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadr dengan penuh keimanan dan penuh dengan kesungguhan, keikhlasan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hidupkanlah pada malam itu bermula daripada maghrib sehinggalah ke fajar dengan pelbagai amal ibadah, agar setiap ibadah yang kita lakukan itu dapat diganda-gandakan seperti kita beribadah selama 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 84 tahun lebih kurang. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, semoga perkongsian ini bermanfaat dan memberikan sedikit motivasi untuk kita terus melakukan pecutan akhir, menggerakkan tubuh kita ini untuk kita meningkatkan prestasi kita dalam ibadah dalam akhir-akhir Ramadan. InsyaAllah kita akan memperolehi kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.